Jadi ini beberapa bab ni kita sudah baca dah bawah ni. Tengoklah pula. Bab elok berzikir bila seseorang itu menaiki kenderaannya dengan menuju kepada mana-mana perjalanan, kepada perjalanan haji ataupun selainnya. Wa bayanil afdal min dhalika dzikr, dan ini bab menyatakan yang afdal daripada zikir itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zubair, katanya Ali Al-Azdi menceritakan kepadanya bahawa Ibnu Umar mengajarkan mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berada di atas kenderaannya ketika baginda keluar untuk mana-mana perjalanan, baginda akan bertakbir 3 kali, kemudian membaca ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kepada kita ini, yakni kenderaan ini, ataupun yang telah mempermudahkan untuk kita kenderaan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kita tidak dapat menguasainya. Sebelum itu, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita benar-benar akan kembali kepada Tuhan kita. Kepada Tuhan kita jua kita akan kembali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam perjalanan ini al-birra wat taqwa, kebaikan, kebajikan ataupun kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amal ma tarda, daripada amalan apa yang engkau redai, yakni aku memohon kepadamu apa yang engkau redai daripada amalan. Yakni dalam perjalanan ini, Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ya Allah, permudahkan kepada kami perjalanan ini, perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, dan lipatkanlah kejauhannya kepada kami, yakni perdekatkanlah, permudahkanlah, senangkanlah perjalanan itu kepada kami. Allahumma anta sahib fis safar, ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahl, dan pengganti dalam menjaga keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah, aku mohon, aku berlindung denganmu daripada wa'tha'is safar, kepenatan ataupun kesukaran perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang memilukan, yang menyedihkan, wa su'il munqalab, dan akibat yang buruk, akibat yang buruk, fil mal, pada harta benda dan anak pinak, ahli keluarga. Bila baginda pulang, baginda mengucapkan ucapan-ucapan tadi dengan menambahkan, ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, kita sedang kembali, kita bertaubat, kita mengabdikan diri kepada Tuhan, kita memujinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjalan, yakni bila mahu berjalan, idza safara, itu makna bila mahu berjalanlah, yata'awwadhu, baginda berlindung ataupun meminta perlindungan dengan Allah daripada wa'tha'is safar, yakni kesukaran atau kesulitan, kepayahan perjalanan, wa ka'abatil munqalab, wa ka'abatil munqalab, dan kesedihan akibat, yakni akibat yang memilukan, yang menyedihkan, wal hauri ba'dal kaum, dan berlindung berlindung juga daripada kekurangan selepas mendapat kesempurnaan. Wa da'watul mazlum, dan berlindung juga daripada doa orang-orang yang dizalimi, wa su'il manzar, dan pemandangan yang buruk pada ahli keluarga dan harta benda. Dalam riwayat sanad yang satu lagi ni ada perbezaan lah, ada perbezaan
perbezaan dulu kemudian. Fil mal wal ahl, tadi fil ahli wal mal ada beza itulah. Tetapi dalam riwayat, semua riwayat ni ada Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, tu tetap ada. Yang aku berlindung denganmu daripada kesukaran perjalanan. Ini bab yang pertama kita baca malam ni. Baru ni sudah baca dah hadisnya tu. Ini menunjukkan bahawa seseorang itu bila nak berjalan sunat elok dia baca ni ada bacaan ini, dan di sebalik bacaan itu ada makna yang sangat dalam, memberi peringatan memberi peringatan kepada seseorang itu apabila dia nak berjalan. Di samping dalam doa itu juga ada perlindungan, minta biar Allah jaga ahli keluarga, pemandangan yang tidak baik tak saya tengok. Misalnya kalau kita perhatikan ini yang mula-mula doa tu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini bukan kepada binatang-binatang saja, kenderaan-kenderaan berupa binatang saja. Kalau kenderaan berupa binatang, lebih-lebihlah terasa, iaitu binatang tu kita tak boleh. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau nak kira, kita tak boleh nak menguasai dia, nak suruh dia lembut, nak suruh dia menurut kita, payah juga. Makna kalau lembu nak sedok orang, kalau kuda pun kira nak lompat. Boleh jadi kalau dia tu tidak dapat dikawal, boleh jadi kita jatuh, patah, salah orang dan macam-macam lah. Itu kalau berkaitan dengan binatang. Itulah yang dikatakan wa ma kunna lahu muqrinin. Tuhanlah yang menundukkan, Tuhanlah yang mempermudahkan. Jadi binatang tu menurut manusia. Itu kalau binatang lah, kenderaan binatang. Kalau kenderaan yang ada ni pun begitu juga, sama juga. Allah SWT permudahkan kepada kita. Dulu minyak tak ada, ada dah dalam tanah, dalam laut, ada dah minyak. Tapi Allah SWT tidak permudahkan pada ketika itu kepada kita. Tak nampak, tak boleh nak keluar, kita tidak boleh menguasainya kalau nak kira. Tapi Allah SWT bagi ilham, bagi hidayah kepada manusia, dapat mengambil, mengeluarkan bahan-bahan tadi untuk kemudahan kita. Kalau nak kira, kita tak boleh dapat, bukan mudah nak dapat. Allah belaka yang mempermudahkan, yang menundukkan segala kejadiannya kepada manusia sesuai dengan hikmat dia lah, sesuai dengan zaman. Zaman ni dia nak buka setara ni, setara tu lah. Zaman lain nak buka macam lain pula. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini isyarat kepada kita akan kembali ke mana-mana. Bila kita pergi, kita nak balik. Tuhan nak balik sementara. Nak balik sebenarnya kepada Tuhan. Nak balik sebenarnya kepada Tuhan. Yang ni bila kita mati. Perjalanan itu biasalah lebih terdedah kepada bahaya berbanding daripada kita duduk di tempat kita, duduk di rumah kita. Walaupun boleh juga berlaku kemalangan di rumah, tetapi apabila berjalan lebih terdedah, biasanya lebih terdedah kepada bahaya. Inilah mengingatkan kita kepada balik kepada Tuhan tu. Ingat kepada mati. Mengingat kepada mati, dengan sendirinya kita beringatlah, kawal lah keadaan itu. Satu. Yang kedua, perjalanan itu kita tidak buat kepada benda-benda yang tidak baik lah. Sebab kita ingat kita ni akan kembali kepada Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Yang ketiganya, hak lain-lain itu semua pergi sana, pergi mari, balik, itu bukan hak sebenar lagi. Hak sebenarnya balik kepada Tuhan. Sebab apa? Bila balik ke sana akan disoal, akan ditanya tentang apa yang telah kita buat selama ini. Kalau kita balik ke rumah, tak ada siapa-siapa nak tanya, pergi mana-mana, balik gitulah, tanya sepatah dua. Tak ada kata tanya yang menyebabkan kita ni jadi berdebar, takut, tidak. Ini semua bacaan ini sendiri mengingatkan kita supaya kita tidak pergi buat maksiat, mengingatkan kita akan mati,
bila kita akan mati kita akan disoal, dan macam-macam lagi. Ini makna wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebenarnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Hak kembali ke rumah tu pergi ke mana? Nak balik tu, itu tidak hak sebenar lagi. Hak sebenarnya balik, iaitu balik kepada Tuhan. Lepas tu minta, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa. Yang kita minta dalam perjalanan kita itu ialah kebaikan yang kita dapat, yang kita dapat, yang kita dapat terima, yang kita dapat berikan kebaikan dan ketakwaan. Dan amalan kerja, perbuatan, usaha yang kita buat ialah yang Tuhan redha. Yang Tuhan redha, yang Tuhan kenal. Tuhan kehendak tu suku, Tuhan redha suku. Tuhan kehendak belaka, dengan kehendak Tuhan berlaku tu. Hak molek, kalau tak molek kita buat maksiat dengan kehendak Tuhan juga, tapi dia tidak redha. Hak naknya hak redha. Bila keluar, apa-apa perbuatan yang kita buat, kerja yang kita buat ialah kerja yang Tuhan redha. Itu yang diminta. Ini semua mengingatkan kita. Takkan tadi kita sudah baca gitu, lepas tu kita pergi nak buat benda tak molek. Dengan sendirinya ni semua mengingatkan kita. Lepas tu dalam perjalanan biasanya kita mengalami kesukaran, kepayahan, kesulitan. Ini minta, biar bagaimanapun perjalanan itu selesa, tetap kita berada dalam ancaman sebenarnya. Kita terdedah kepada bahaya. Naik kapal terbang pun, naik apa pun, bahaya. Dari satu segi lagi bahaya walaupun cepat. Dari satu segi, sebab apa, kalau jatuh juga tak ada harapan lah, kita kata. Kalau naik kapal laut, kau naik kereta, kau naik apa, kau boleh kira lagi. Itulah sebab minta mudahkan perjalanan. Mudahkan perjalanan. Ada kalanya perjalanan itu kira-kira zahirnya mudah tapi jadi payah juga. Tak sel lah. Tapi semuanya nak dengan hikmah Allah Subhanahu Taala. Serah kepada Allah Subhanahu Taala. Ada kalanya kita nak senang, cepat sapat, tapi hak lambat sapat tu baik untuk kita. Ada kalanya hak lambat sapat tu baik untuk kita, permudahkan perjalanan kepada kita. Kadang-kadang kita kata duk marah, marah, bawa tadi ni lah, maka kita tak sapa lagi sebab ni. Padahal kalau kita pergi dengan tu boleh jadi kemalangan pun berlaku. Walaupun dari satu segi mudah, mana sampai dulu zahirnya, tapi boleh jadi dengan ada kita. Kadang-kadang kita dalam peristiwa hidup kita, memang kita nampak sabit kita. Mana kalau tak ada kita, kira-kiranya tidak berlaku lah sesuatu kemalangan itu. Sabit kita. Kadang-kadang. Dengan ini mudah di sini bukan makna cepat saja, tidak. Mudahkan perjalanan kepada kita. Hawin, mana kita berasa selesa, berasa senang dan baik untuk kita. Watwi anna bu'dah. Hak ni kalau jauh biar cepat. Ada kalanya tidak sejauh mana tapi jadi jalan rosak lah, macam-macam halangan lah, jadi jauh juga. Jadi jauh juga. Itu makna lipatkan kejauhan perjalanan itu kepada kami. Lipatkan. Yang ni permudahkanlah juga. Hak jauh tu mudah. Allahumma anta sahib fis safar. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan. Teman dalam perjalanan. Dan khalifah fil ahl. Daripada hadis inilah setengah-setengah ulama mengatakan Tuhan itu boleh kita katakan khalifah. Salah satu sifat dia khalifah. Khalifah ni bukan sifat manusia saja. Khalifah Rasulullah, tu Khalifah Rasulullah tu memanglah Amirul Mukminin tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa tu. Tapi kalau khalifah saja dari segi bahasanya tidak salah digunakan untuk Allah pun tak salah, boleh digunakan. Macam dalam hadis ni lah, al-khalifah fil ahl. Maknanya orang yang kita minta dia ganti, jaga bagi pihak kita. Tak ada yang lebih baik daripada Allah. Padahal kalau tidak begitu pun, biasa pun, dalam keadaan biasa pun dia juga yang jaga kita, ada pun kita sendiri pun dia juga jaga. Tapi manusia ni dia begitulah.
Kalau dia terutamanya ketua keluarga, lebih-lebihlah dia terasa. Biar keluarga dia tu selamat. Nak suruh siapa lagi, tak ada nak lebih tinggi daripada dianya. Dia ketua keluarga. Bila tak ada tu, dia nak harap ke siapa? Nak harap ke hal lain tu rendah lagi pada dia. Semuanya mengharapkan dia. Pada ketika itu lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak begitu pun, al-khalifah fil ahl, yang ni pengganti dalam menjaga ahli keluarga. Yang kita minta biar Allah jaga ahli keluarga kita. Ada kalanya pergi jauh suka, balik tidak suka. Ahli keluarga jadi macam lain. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada wa'tha'is safar, kesukaran perjalanan. Wa'tha'is safar, banyaklah kesukaran perjalanan ni, macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Tempat yang tidak biasa, penipuan boleh berlaku, jenayah boleh berlaku, orang buat khenak kita boleh, kenderaan rosak, macam-macam lah boleh berlaku. Wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang memilukan, menyedihkan. Pemandangan yang menyedihkan. Tak silih minta berlindung daripada, berlindung dengan Allah daripada tempat kita pergi nuka, ataupun bila kita balik. Kita pergi, tempat kita pergi nu tidak sesuai, tidak baik untuk kita. Wasu'il munqalab, ni di sini maknanya ka'abatil manzar ni pemandangan yang tidak baik bila kita pergi. Lebih khusus kepada itulah semasa kita pergi tempat orang. Wasu'il munqalab, yang ni bila kita pergi kita balik tu, akibatnya tidak baik pada harta benda kita dan ahli keluarga. Tak maulah macam tu. Balik rumah sudah hangus, sudah terbakar, minta jauh lah. Keadaan macam tu. Ahli keluarga sudah berlaku kematian, sudah macam-macam lah. Ini tak sih lah. Ini makna perlindungan ini cukup bermakna. Ini memberi peringatan kepada seseorang yang nak pergi berjalan tu, dia biar dia ni ada pertalian ingatan sama kepada rumah dia, kepada ahli keluarga dia. Dia pergi tu pakai lupa tu putus hubungan, tidak. Sentiasa dia ingat, nak tanya khabar ke. Macam sekarang ni banyak kemudahan, pergi mana-mana tidak kata putus, tapi boleh berhubung, tanya khabar macam mana, patut bagi arahan. Mana tak putus lah, tetap jaga anak pinak dan harta benda itu. Sebab anak pinak nak dapat bukan senang. Nak dapat harta benda pun begitu juga, dengan susah payah. Kadang-kadang kerana kecuaian sikit pun boleh berlaku kerugian, menyebabkan akibat yang buruk. Bila balik dia kata lagu tu juga, cuma ada tambahan, iaitu aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Inilah yang diucapkan. Aibun, kita kembali. Taibun, tabayatubu, ini pun makna kembali juga, tapi kembali dalam bentuk lain. Aib ataupun aib mana kembali zahir kita ni, kembali tubuh kita, jasad kita. Taibun, kembali ruh kita. Mana kita tidak kembali ke rumah kita tu, balik tubuh saja tidak, tetapi balik ruh kita pun bersih, jiwa kita pun bersih, dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersih dalam. Abiduna li rabbina, mengabdikan diri kepada Tuhan. Hamidun, dengan memuji Tuhan. Seterusnya ini dia doa lagi bila berjalan. Yata'awwadhu, baginda memohon perlindungan daripada wa'tha'is safar. Hak seperti tadi juga, perjalanan yang sukar, kesukaran perjalanan. Wa ka'abatil munqalab, dan kepiluan ataupun kesedihan akibat. Ini akibat yang menyedihkan, yang memilukan. Wal hawri ba'dal kaw, dan berlindung juga daripada kekurangan selepas kesempurnaan. Al hawr ba'dal kaw, yang ini berselera selepas kemas. Minta berlindung daripada berselera selepas kemas. Banyak makna dia tu, banyak makna. Al-haur ba'dal kaur. Asal dianya haur ini maknanya, kalau serban orang pakai haur, kaur itu maknanya ikat. Kaur ni lilit.
Haur tu makna buka, mana terbuka selepas kemah, mana kurang selepas sempurna. Inilah yang dalam setengah-setengah riwayat al-haur ba'dal kaun dengan nun, bukan ra. Lebih kurangnya makna dia tu. Di antara makna dianya yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni sini, yang ni minta berlindung dengan Allah daripada kekufuran selepas iman. Itu makna haur ba'dal kaur. Haur maknanya kufur selepas iman. Itu berlindung dengan Allah daripada menjadi kufur selepas beriman. Satu. Yang kedua, dengan makna berlindung dengan Tuhan daripada maksiat selepas taat. Dulu taat, dulu patuh, bagus, lepas tu tidak bagus. Berlindung. Yang kedua. Yang ketiga, mana daripada keadaan yang baik kepada tidak baik, baik kepada tidak baik. Yang keempat yang disebutkan lagi, iaitu berlindung daripada kekurangan selepas daripada kelebihan, dan istiqamah. Dulu kemah istiqamah, lepas tu jadi tak kemah. Dulu lebih, lepas tu jadi kurang, balik. Sepatutnya kau pergi tu banyak pengalaman, banyak yang dapat lagi, balik tu kau lebih lah. Itu yang keempat. Yang kelima, maknanya berlindung dengan Allah daripada minar ruju' anil jama'ah ba'da an kunna fiha. Setelah kita berada dalam jamaah, dalam kumpulan yang baik, kita jadi berselera, lari daripada kumpulan. Itu pun makna dia juga. Yang keenamnya, na'udzubika min an tufsida umurana ba'da salahiha ka fasadil imamah ba'da istiqamatiha 'ala ar-ra's. Kami berlindung denganmu daripada keadaan rosak selepas daripada baik. Selepas baik, rosak keadaan itu. Seperti mana serban tu terbuka selepas dia tu terikat dengan kemas. Ada lagi makna mengikut ahli bahasanya, dia kata hara ba'da ma kana minal haur ba'dal kaun. Ba'dal kaun itu dalam peribahasa Arab, simpulan bahasa dia kata hara ba'da ma kana. Apa maknanya? Seseorang itu berada dalam keadaan buruk setelah ia berada dalam keadaan yang baik. Itu makna. Lebih kurang aja maksud dia tu. Lebih kurang. Kalau kita perhati tadi, daripada kekurangan selepas mendapat kesempurnaan. Makna tu sudah masuk belakang tu. Ambil ini daripada hak tu lah. Minal haur ba'dal kaur. Tak sahlah lagu tu, tak sah. Wa da'watil mazlum, berlindung juga daripada doa orang yang dizalimi. Sama ada kita yang menzalimi dia, tak mahu juga. Bila kita pergi mana-mana, jangan kita buat nyaya kat orang. Jangan kita menzalimi orang sehingga orang berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Doa orang yang dizalimi itu dimakbul Tuhan, walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia bukan orang mukmin sekalipun. Tak boleh kita buat nyaya. Ini mengingatkan kita kepada keadilan. Jangan buat nyaya apabila kita pergi berjalan. Satu. Yang kedua, da'watul mazlum, minta berlindung dengan Allah daripada kita pergi ke tempat orang buat nyaya kepada orang, bukan kita sendiri buat. Di situ zalim, keadaan di situ zalim. Boleh jadi kita sendiri kena buat nyaya, dizalimi, ataupun orang lain dizalimi. Kita pergi situ pendatang saja, tapi orang yang dizalimi itu doa, bila bala menimpa sampai kita kena. Ajak minta berlindung juga. Wasu'il manzar fil ahli wal mal, dan pemandangan yang buruk pada ahli keluarga dan harta benda. Tak mau. Bila balik tengok berselera ahli keluarga, harta benda pun berselera. Tak sah lagu tu.
Inilah maksud hadis-hadis ini. Ada doa ini elok sekali lah dibaca, moleklah kita baca. Sekurang-kurangnya hak tu hak ringkas, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau baca hak lagi tu lagi baik. Lagi baik. Kemudian safar ini perjalanan sejauh mana? Kalau lagi jauh tu lagilah sesuai dibaca panjang gini ni. Minta doa yang panjang. Kalau dekat pun yang dipanggil perjalanan itu molek jugalah kita baca. Orang panggil perjalanan asal kita tinggal rumah. Tinggal rumah ni tidak nanti lama. Nak boleh berlaku perkara yang tidak baik di rumah kita tu. Sekejap je. Kalau kita kata kebakaran sekejap je. Tak sampai sejam habis sebuah rumah. Bermakna kita pergi ke tempat sejauh tu pun molek juga baca semua sekali ni. Bab ma yuqalu idza raja'a min safar al-hajj wa ghayrihi. Wa bihi qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala hadathana Abu Usamah qala hadathana Ubaidullah an Nafi' an Ibn Umar qala wa hadathana Ubaidullah ibn Sa'id. Wal lafzu lahu qala hadathana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah an Nafi' an Abdullah ibn Umar قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وبه قال حدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وبه قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريح بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. Ini apa yang dibaca apabila seseorang itu pulang
daripada perjalanan haji, perjalanan hajinya dan selain daripada itu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pulang daripada tentera ataupun dari pasukan tentera ataupun daripada haji ataupun daripada umrah, bila baginda berada di tempat yang tinggi atau di tanah lapang, baginda bertakbir 3 kali. Kemudian baginda mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang diucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya, baginya lah segala kerajaan, lahul mulk, dan baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun. Supaya tadi juga sadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya, Allah telah menolong hambanya dan telah mengalahkan Ahzab dengan sendirinya. Dalam riwayat satu lagi tu takbir 2 kali sahaja, bukan 3 kali. Itu saja bezanya. Dalam riwayat yang satu lagi, riwayat Anas bin Malik, katanya kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, Abu Talha dan Safiyah. Safiyah tu naik gendong Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Bila kami berada di Zahril Madinah, yang di pinggir Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Teruslah baginda mengucapkan begitu hingga kami sampai ke Madinah. Yang satu lagi pun lagu tu juga. Ini bacaan bila balik, lebih kurang tadilah. Cuma dalam riwayat ini ada sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah. Setengah ulama mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bila dia selepas perang Ahzab, ataupun perang Khandaq. Inilah yang dibacanya. Ni baca lagu ni. Ada juga orang yang mengatakan tidak mesti selepas peperangan, selepas Tuhan mengalahkan musuh yang ramai, tak mesti, bila-bila pun kita boleh baca. Tetapi doa ni yang terlebih baiknya adalah mengikut kesesuaian lah, kesesuaian. Di sini sesuai ke tidak baca ni. Mana tidak sesuai tak usah lah, tak usah. Sebab kalau nak baca banyak ni lagi, pilih yang mana sesuai. Carilah buku yang khusus tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah, dan zikir-zikirnya. Misalnya Al-Adhkar, Imam Nawawi ni Al-Adhkar, itu pun salah satu buku yang baik. Doa-doa ada belakang lah, doa bila pulang daripada perjalanan, bila nak pergi berjalan. Begitu juga orang lain pun ada Al-Hisnul Hasin misalnya, Ibnul Jazari. Itu pun kitab yang lengkap juga, bagus juga baca. Dalam itu kita boleh tahu sini sesuai dengan ni, molek baca ni, sesuai dengan ni, molek baca ni, kita boleh tahu. Begitu juga imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain ramai lagi menulis tentang doa-doa ni, boleh dicarilah di kedai, kedai buku, cari. Di sini disebutkan juga dia takbir tadi bila dia naik tempat tinggi. Bila dia naik tempat tinggi, bila naik tempat tinggi atau tempat yang rata, tempat yang keras, pasir atau batu, tempat yang berbatu, itu makna fad-fad. Dia ucapkan takbir. Bila ke tempat yang rendah turun, itu dia subhanallah, dia tasbih. Di sini tak ada sebutlah, dalam riwayat lain ada sebut. Bila tempat turun, dia tasbih. Kalau naik, dia takbir. Ini semua mengisyaratkan sebab Islam ni nombor 1 sekali. Ajaran dia ni, segala-gala ajaran orang lain pusing pergi mari, paksi dia. Paksi dia ni ialah tauhid. Apa-apa pun mesti ke situ balik. Allahu Akbar. Mana setinggi mana pun tempat kita naik, Allah lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Itu isyarat situ. Lepas tu kalau turun rendah, turun ke bawah, daripada tempat tinggi ke bawah, dia tasbih. Apa sebab? Rendah menunjukkan kita ingat, mana ini menunjukkan ingat kepada Tuhan semualah. Subhanallah.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallah. Supaya juga kita semayang kan, bila kita rokok tu subhana rabbiyal azim, turun lagi subhana rabbiyal a'la. Ini semua nak mengingatkan kita bukan sekadar dalam semayang saja. Tidak. Apa maknanya? Maknanya kita ingat, kita sedar Maha suci Tuhan daripada segala kerendahan. Hak lain ada rendah, ada jatuh, ada naik, ada jatuh. Kita sedang jatuh, kita sedang turun, tapi Tuhan tak turun, Tuhan tak jatuh, Tuhan tak rendah, Tuhan tak kurang. Itu maknanya. Sebab itu dia tasbih, ingat kepada Tuhan. Bila ingat kepada Tuhan, ingatlah pula kepada kita ni. Hak lain-lain semuanya ada jatuh, ada kurang, ada lemah, ada tak sempurna. Dia tidak. Subhanallah, Maha suci Tuhan daripada segala kekurangan itu, daripada rendah, daripada kurang, daripada jatuh. Maha suci Tuhan. Itu maknanya. Sebab itu dia baca gitu. Bermakna kalau berdasarkan hadis ini, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata kalau tidak kita tak payah takbir lah. Macam tadi dia kata takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dibaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Setengah ulama mengatakan tidak, itu kalau tempat tinggi baca ucapkan takbir tu. Kalau tidak ada, baca hak tadi sajalah, doa-doa tadi saja. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, takbir itu tetap bagus juga. Ikut suka kita lah, nak baca mana-mana pun pilih, tak apa belaka tu. Seterusnya bab istihbab. Ini masih lagi kita di dalam bab haji sebenarnya, dalam bab haji yang utamanya. Cuma Imam Nawawi buat tajuk dia tu perjalanan haji dan selainnya. Hak lain pun lagu tu juga. Hak sebenarnya kita ni masih lagi dalam bab haji. Istihbab turun ataupun singgah di Batha, tanah lapang Dzul Hulaifah, dan bersembahyang di situ apabila seseorang ini berangkat daripada mengerjakan haji, umrah dan selain daripada keduanya, dan dia lalu di situ. Bila lalu situ, elok kalau dalam perjalanan berhenti. Ini kepada orang-orang yang berkenaan lah, orang yang lalu kot tu. Kepada orang yang tidak lalu kot tu tak perlu kona pusing pergi jauh pergi situ, tak perlu. Kepada orang yang lalu kot tu, elok dia berhenti di situ. Sebab apa? Sebab Nabi SAW berhenti. Tetapi apakah semua ulama terima ni sebagai elok ni setara mana? Sunat nak ke? Khilaf di situ. Setengah ulama mengatakan sunat, setengah ulama mengatakan paling tinggi dia mustahab saja, elok. Sebab apa? Nabi SAW telah buat begitu secara kebetulan. Dia kata secara kebetulan. Tapi setengah ulama pula kata tidak. Imam Malik kata tak, bila balik lalu kot tu memang buat, memang sunnah Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis-hadis dalam bab ni, kita perhati Imam Muslim ni juga marah Ibnu Umar. Ibnu Umar cukup jaga ni, dan Imam Malik yang pegang kemah tengok ni. Kalau kita tengok di sini, sesoalnya Muslim ni mazhab Malik. Tidak, tak sabit itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Sebab itulah di antara orang yang mengatakan Muslim ni bermazhab Malik, dia kata banyak hadis-hadis dalam bab dia tu sesuai dengan mazhab Malik. Dia mari hak tu saja, dia tak mari hak lain, menunjukkan dia cenderung ke situ. Tapi ini satu kebetulan, satu kebetulan. Bukan dia tu mazhab Malik apa tidak. Moleklah kalau kita bersembahyang di situ. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah berhenti situ. Satu. Yang kedua, bagi dalil lagi bagi orang yang mengatakan elok sembahyang saat ni, ada sebab lain. Satu lagi sebab, bukan Nabi SAW sembahyang saja, iaitu ini yang kita baca. Kita tak terjemah lagi. Baru ni terjemah dah nak. Tak terjemah lagi dah. Ni tak terjemah lagi ni.
Baru dia terjemah. Dah tak apa, kita terjemah sekali lagi. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan untanya. Anakha tu makna berhenti dengan menurunkan, mendudukkan unta. Itu makna anakha. Di Batha yang terletak di Dzul Hulaifah. Di situ baginda bersembahyang. Abdullah bin Umar selalu melakukan begitu. Sebab apa? Dia tengok Nabi berhenti sembahyang. Yang satu lagi ni pun lagu tu juga, iaitu Ibnu Umar menurunkan unta dia di Batha yang terletak di Dzul Hulaifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan ataupun mendudukkan untanya dan baginda bersembahyang di situ. Satu lagi pun lebih kurang tu juga, Ibnu Umar bila dia berangkat daripada mengerjakan haji, yang selesai mengerjakan haji ataupun umrah, dia bila balik ke Madinah dan tengah jalan tu dia akan mendudukkan unta dia di Batha yang terletak di Dzul Hulaifah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan unta dia di situ juga. Dalam riwayat satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi pada di tempat berhentinya. Mu'arras itu makna tempat berhenti dalam perjalanan. Setengah ulama kata iaitu ta'ris, maknanya ta'ris ataupun mu'arras maknanya berhenti di hujung malam. Itu makna ta'ris ataupun mu'arras. Yang ni Nabi SAW didatangi ketika baginda berhenti di hujung malam. Itu satu. Satu lagi, Nabi SAW didatangi ketika baginda berhenti, mana dalam perjalanan dia di Dzul Hulaifah. Lalu dikatakan kepadanya, yang ni bunyilah, bunyi suara. Dikatakan kepadanya, bunyi suara, innaka bi Batha mubarakah, engkau berada di tanah lapang yang diberkati. Ini salah satu sebab kenapa di situ elok sembahyang. Elok sembahyang, elok berhenti tadi tu kenapa? Sebab tempat tu tempat yang diberkati. Tempat yang diberkati. Tetapi kalau tempat yang diberkati pun tidak semesti dikerjakan sembahyang di situ. Dikerjakan sembahyang di situ kerana Nabi SAW buat. Kerana Nabi SAW buat. Maka sahabat pun buat juga. Semata-mata tempat yang diberkati, maka kita nak pergi sembahyang ke sana? Tidak. Tidak. Tidak lagu tu. Misalnya Tur Sina, tempat Nabi Musa pergi, tempat yang diberkati, apakah perlu kita pergi? Boleh kita pergi, baik, molek kita pergi ke sana dan kita pergi sembahyang? Tidak. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diperkemaskan kenderaan, dipersiapkan kenderaan untuk pergi ke mana-mana dengan maksud nak dapat kelebihan dia, nak dapat berkat dia, melainkan kepada 3 tempat. 3 masjid. Tu hak lain-lain tak ada kelebihan. Hak ni ada ni. Hak ni ada ni sebab Nabi SAW buat lagu tu di situ. Bukan semata-mata kerana tempat tu diberkati saja maka kita elok pergi bersembahyang lah situ. Tak. Yang satu lagi ni pun lagu tu juga, iaitu Nabi SAW didatangi pada ketika Nabi SAW berhenti di Dzul Hulaifah, di batnil wadi, di perut wadi ataupun di lembah, di perut lembah itu. Faqila, maka dikatakan kepada baginda, innaka, sesungguhnya engkau berada di Batha mubarakah. Batha, tanah lapang yang diberkati. Musa berkata, Musa bin Uqbah ni perawi ni, dia kata Salim mendudukkan unta kami bil munakh, di tempat berhenti, di tempat didudukkan unta dekat masjid, yang mana Abdullah dulu selalu berhenti situ. Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar, yang dicucu Sayyidina Umar lah. Dia ada ayah dia pernah selalu buat begitu. Bila sampai situ berhenti unta tu situ, dia pun berhenti situ jugalah. Orang lain dia ajak suruh berhenti situ.
Yataharra, Ibnu Umar yataharra mu'arrasah, dia mencari-cari, cari-cari tempat berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ibnu Umar ni dia seorang sahabat yang suka sangat cari, tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari segi zahir dia, walaupun dari segi zahir dia. Dan benda tu tidaklah dimaksudkan sebenarnya dalam agama, tidak dimaksudkan. Walaupun begitu dia turut juga. Wa huwa asfal, tempat duduk unta tadi berada di sebelah bawah masjid yang terletak di batnil wadi, di antara dia dengan kiblah, wasatan min dhalik. Duduk di tengah lah. Antara tempat duduk tu, tempat letak unta tu dengan masjid tadi, kedudukannya duduk di tengah kiblat itu. Tempat tadi tu duduk di tengah antara masjid dengan kiblat. Maknanya misalnya kita kata sini, duduk sebelah sana lah tempat turun unta. Duduk sebelah sana. Tempat turun unta, tempat perhentian unta tu antaranya dengan kiblat. Mana duduk sebelah sini, bukan duduk di belakang. Ada juga ulama yang mengatakan sebabnya Nabi SAW berhenti di situ, dia nak mengajar sahabat-sahabat dia. Kebetulan berhenti di situ hujung malam. Itulah yang dikatakan ta'ris, iaitu berhenti di hujung malam. Tadi kita sudah sebut dah. Apa dia berhenti di situ? Supaya tidak mengejutkan dan menyusahkan ahli keluarga di rumah kalau balik pada waktu malam. Itu di antara adab lah, adab perjalanan. Kalau balik juga tak apa, dah rumah kita, tak apa, masa mana-mana pun. Tetapi kalau berhenti dulu, nanti cerah baru pergi, lebih baik. Lebih baik. Anak-anak pun sudah bangun semua, sudah bersedia, apa nama ni, isteri apa semua tu sudah jaga belaka dah. Itu lebih baik. Ini menunjukkan pengajaran Nabi SAW, iaitu bila seseorang tu pergi berjalan jauh, janganlah dia balik secara mengejut. Jangan dia balik secara mengejut, terutama di waktu yang menyusahkan. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak ada arah lah waktu tu. Kalau boleh begitu. Macam kita sekarang ni banyak kemudahan. Kita boleh telefon dulu, mudah nak pergi ambil pun, mudah nak pergi ambil stesen bas kita kata, ataupun di airport ke di mana-mana, mudah semua, ada kenderaan, boleh nak pergi ambil tu dengan mudah, tidak menyusahkan. Kalau zaman dulu susah. Jangan mengejutkan begitu. Sebab itulah Nabi SAW kalau dia balik pun tengah hari, dia pergi ke masjid dulu. Setengah ulama mengatakan sebab dia nak sembahyang sunat, untuk dapat kelebihan itu utamakan masjid dulu. Ada juga yang berpendapat begitu. Ada juga yang mengatakan ini sebagai persiapan, persediaan, dia tidak balik secara mengejut. Bila sampai ke masjid tu akan sampailah berita kepada isteri-isteri dia bahawa Nabi SAW sudah sampai. Jadi mana-mana nak siap, nak apa tu siaplah. Itu tujuannya, bukan saja-saja. Artinya Nabi SAW tak balik secara mengejut, dalam keadaan hak biasa. Babun la yahujjul baita musyrikun wa la yatufu bil bait uryanun wa bayan yaumil hajjil akbari. Wa bihi qala hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Amr an Ibn Shihab an Humayd ibn Abd الرحمن an Abi Hurairah qala wa hadatsani Harmalah ibn Yahya at-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال
حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Ini termasuk dalam ini bab yang seterusnya, fadli yaumi Arafah, kelebihan hari Arafah. باب فضل الحج والعمرة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. وبه قال حدثنا يحيى بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Bab tidak boleh pergi haji ke Baitullah orang musyrik, dan tidak boleh bertawaf di Baitullah orang yang telanjang. Dan bab menyatakan hari haji akbar, haji besar, dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya Abu Bakar As-Siddiq telah mengutuskan aku dalam haji yang mana Rasulullah telah melantiknya sebagai amir. Untuk haji itu Rasulullah telah melantiknya sebagai amir untuk haji itu sebelum haji wada', yakni pada tahun yang ke-9 dalam satu kumpulan. Abu Bakar suruh, kata Abu Hurairah, suruh aku dalam satu kumpulan ramai lagi lah selain daripada dia tu, untuk mengisytiharkan kepada orang ramai pada hari nahar, hari kurban, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah. Dia suruh mengisytiharkan apa? Iaitu tidak boleh mengerjakan haji selepas tahun ini orang musyrik, dan tidak boleh bertawaf di Baitullah uryan, orang yang bertelanjang. Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman perawi ni, perawi hadis kita ni, yang mengambil daripada Abi Hurairah ni, dia selalu berkata hari nahar ialah haji akbar. Haji akbar kerana hadis ini, kerana hadis Abu Hurairah. Dia kalau katanya di haji akbar mana, iaitu pada hari-hari yang ke-10 tu, hari yang ke-10 tu lah haji akbar, dia kata. Kemudian bab satu lagi, bab kelebihan hari Arafah pula. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang mana Allah lebih banyak memerdekakan manusia daripada neraka
daripada hari Arafah. Yang ni hari Arafah lah hari yang paling banyak Allah melepaskan orang daripada neraka. Wa innahu la yadnu, dan dia menghampiri. Kemudian berbangga dengan mereka kepada malaikat. Berbangga dengan mereka kepada malaikat. Fayaqul, mereka tu maksudnya orang yang pergi haji, telah duduk di padang Arafah tu. Fayaqul, Allah berkata, ma arada haula, apa yang mereka ini mahu? Apa mereka ni mahu? Orang pergi buat kerja haji ni, dia nak ke apa dia? Kemudian bab kelebihan haji dan umrah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu umrah kepada satu umrah yang lain akan mengkafaratkan dosa yang berada di antara keduanya. Dan haji mabrur tiada balasan yang lain baginya selain dari syurga. Kemudian Imam Muslim mari sanad itu begitu banyak tahwil sanadnya. Hadisnya tidak ada, hadisnya serupa dengan hak tadi juga dari segi lafaz dan maknanya serupa. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang datang ke rumah ini, yang ke Baitullah, falam yarfuth, dia tidak melakukan sesuatu yang keji, atau dia tidak mengucapkan sesuatu yang lucah, ataupun dia tidak menyebutkan sesuatu yang biasanya disebut oleh seorang suami kepada isteri, yang membangkitkan nafsu misalnya. Itu makna falam yarfuth, di antara maknanya. Walam yaqsuq, dan dia tidak melakukan maksiat. Raja'ah, dia pulang seperti mana hari ibunya melahirkannya, yang ini dalam keadaan bersih daripada dosa, seperti anak yang baru lahir. Dalam hadis yang satu lagi ni pula, man hajja, bukan man ata hadzal bait, tapi sesiapa yang mengerjakan haji, falam yarfuth, maka dia tidak melakukan rafath, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam Quran itu serupa dengan hadis ni. Falam yarfuth, maka dia tidak melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang keji. Walam yafsuq, dan dia tidak melakukan maksiat ataupun dosa. Dan yang satu lagi itu pun mislahu, serupa tu juga. Makna dari segi lafaz dan maknanya sama. Kita tengok semula. Dulu buat kerja haji ni, buat kerja haji ke umrah ke, orang kafir pun buat juga. Kaabah tu jugalah, pergi keliling Kaabah juga, tawaf juga. Orang kafir pun buat juga. Pada tahun yang ke-8 Nabi SAW menguasai Mekah. Kita panggil Fathi Mekah pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-9 Nabi SAW hantar Abu Bakar sebagai ketua jemaah haji, sebagai amir, yang membawa orang ramai pergi ke Mekah. Dia sendiri tak pergi. Di situlah diperintahkan supaya diisytihar kepada orang ramai. Lepas pada ni tahun depan tak boleh orang musyrik mari. Tak boleh tawaf sambil telanjang. Sebelum pada tu tawaf sambil telanjang pun ada. Tawaf sambil telanjang pun ada, terutamanya kepada orang-orang luar yang bukan penduduk sekitar Kaabah ataupun orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak, hak selain daripada Quraisy, hak luar-luar. Hak ni tawaf sambil telanjang sebahagiannya, bukan semua juga, sebahagiannya tak boleh dah tawaf sambil telanjang. Sebab apa dia kira tawaf sambil telanjang tu, kira moga asal kejadian manusia ni mari ke dunia ni kosong. Itu mengikut pendapat dah lah, mengikut pendapat. Dan bab ini juga menyatakan haji akbar. Haji akbar. Ni cerita pada tahun yang ke-9 lah, bila Nabi SAW lantik Sayyidina Abu Bakar itu untuk menjadi amir, menjadi ketua rombongan haji. Sini pun sudah ada isyarat dah.
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang kenal kepada Abu Bakar ni jadi khalifah dia. Apa-apa dia suruh Abu Bakar. Orang lain tu duduk bawah Abu Bakar, ikut perintah. Abu Bakar pun suruh. Abu Bakar suruh. Dengan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Suruh Abu Hurairah dan ramai lagi yang lain bersama dia tu pergi istihar kepada orang ramai pada hari nahar. Pada hari nahar, yakni hari yang ke-10. Istihar ni bila? Pada hari yang ke-10. Kenapa tidak pada hari yang ke-9? Sebab hari itulah hari haji besar. Kira-kiranya setengah ulama lah faham. Seperti perawi kita ni, Humaid bin Abdul Rahman ni, faham lagu tu. Dia suruh pergi istihar pada hari ke-10. Sebab hari yang ke-10 tu banyak pula di antara ibadat-ibadat haji, amalan-amalan yang dilakukan semasa haji tu dilakukan pada hari itu. Banyak dilakukan pada hari itu. Lepas tu dalam hadis ni pun suruh istihar pada hari itu, menunjukkan haji besar itu ada sama-sama tiap-tiap tahun. Yang dikatakan haji besar itu ialah hari yang ke-10 tu. Gitu. Haji besar itu ialah hari yang ke-10 tu mengikut ni riwayat ini. Dan dipaham oleh perawi ni. Dia kata haji besar ialah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itulah haji besar. Kerana dia pegang dengan hadis ni lah. Yang ni tidak boleh pergi haji selepas tahun ni orang musyrik, dan tidak boleh pergi tawaf Baitullah tu orang yang bertelanjang. Tak boleh. Apa sebab ni? Dia kata dalam hadis ni tak ada sebut pun haji akbar. Cuma dia suruh istihar pada hari nahar. Ni dengan perintah Nabi SAW. Dalam Quran ada sebut. Dalam Quran ada sebut berkait dengan ni, kait dengan ni. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar anna allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Ni dalam ni pun ada ni sebahagiannya. Yang ni perisytiharan daripada Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar. Dalam ayat tu, bila perisytiharan itu dilakukan? Pada hari yang ke-10. Dia simpulkan hari yang ke-10 itulah haji akbar berdasarkan ayat ini. Sebab perisytiharan itu dilakukan pada hari yang ke-10, bukan hari yang ke-9 ataupun hari-hari lain, hari-hari tasyrik ke, tidak, tetapi pada hari yang ke-10, hari nahar. Abu Bakar, Ali, Abu Hurairah dan lain sahabat-sahabat yang lain melakukan perisytiharan ini pada hari nahar dengan izin Nabi SAW. Ini menunjukkan hari nahar itu, hari nahar itulah hari haji akbar. Dalam Quran kata azan minallah. Azan di situ bukan makna azaban ni, dah. Azan ni makna perisytiharan tadilah. Perisytiharan tadi daripada Allah dan Rasulnya, iaitu pada hari haji akbar. Sebab apa tak boleh pergi ke orang musyrik, tak boleh pergi dah ke Mekah selepas pada tu, tak boleh pergi dah ke Baitullah, tak boleh tawaf dah dalam keadaan tadi. Sebab annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri. Mana tak ada kena mengena, menyatakan tak ada kena mengena dengan orang-orang musyrik. Itu perbuatan mereka, tak ada kena mengena dengan ibadat hak asal. Itu yang telah diselewengkan. Itu perisytiharannya. Ini daripada sini menunjukkan haji akbar itu ialah hari yang ke-10. Selain daripada itu, selain daripada perisytiharan dalam Quran tadi dicampur dengan hadis ini, kerana kebanyakan ibadat haji itu dilakukan pada hari yang ke-10 tadi. Imam Nawawi sebut di sini, ulama berselisih pendapat tentang yang dimaksudkan dengan haji akbar. Faqila yaumu Arafah. Setengah ulama mengatakan hari Arafah, tapi dia sebut ini qila. Qila ni kalau dalam kitab ni maknanya tak kuat itu. Hari Arafah tak kuat. Tapi ada alasan juga. Malik, Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan hari nahar itu yang dimaksudkan dengan haji akbar berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Tetapi Qadhi Iyad ada menukilkan daripada Syafi'i bahawa dia mengatakan hari Arafah itu.
Tetapi Imam Nawawi kata ini khilaf yang ma'ruf daripada mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i yang ma'rufnya bukan hari Arafah, tetapi hari yang ke-10. Apa yang panggil Haji Akbar ni? Haji Akbar ni. Jadi ulama mengatakan sebabnya disebut Haji Akbar ini untuk nak membezakan daripada Haji Asghar, haji kecil. Mana haji kecil? Umrah lah. Umrah tu orang panggil haji kecil. Haji ni makna menuju ke tanah suci. Menuju tu dengan maksud nak buat kerja hak kita panggil dalam istilah haji tu ataupun umrah. Dalam segi bahasanya haji tu sendiri makna menuju, qasad. Qasad nak buat haji ke nak buat umrah, ada dua lah maksud tadi tu. Jadi haji kecil ialah umrah. Hak ni haji besar. Haji besar ni, Hajjil Akbar itu haji itu. Kalau nak kira hari haji besar, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 tu haji besar. Hak orang duduk kata, hak orang duduk kata, di sini tak ada sebut. Orang duduk kata Haji Akbar ni hak haji hak kebetulan wukuf tu di hari Jumaat kebetulan. Pada hari yang ke-9 tu kena hari Jumaat. Maka haji tu haji besar lah. Tak kena. Tidak ada satu pun hadis yang sahih. Ada juga tak kuat. Tak boleh jadi hujah. Tak boleh jadi hujah. Jadi yang betulnya Haji Akbar seperti ni. Sama-sama ada Haji Akbar tu. Bila-bila pun ada. Hari yang ke-10 tu. Hari Haji Akbar. Adapun hak maklum di kalangan orang ramai itu tidak sahih. Tak boleh dibuat pegangan. Tak boleh dibuat pegangan. Dua sebab lah dinamakan Haji Akbar. Tiga sebab. Satu, dalam Quran kata Yaumal Hajjil Akbar. Peristiharan itu berlaku pada hari Haji Akbar, yakni hari yang ke-10. Hari yang ke-10. Yang kedua, sebab apa dinamakan Haji Akbar? Hari yang ke-10, kebanyakan ibadat haji itu berlaku pada hari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk membezakan di antara haji dengan umrah. Haji Akbar maknanya orang buat haji. Orang buat haji, mana mesti dia kena tuju pada masa tu. Tak boleh nak buat pada masa lain. Pada masa lain tak jadi haji. Kena pada masa tu juga. Itulah yang dikatakan Haji Akbar. Adapun umrah dia tidak terikat dengan masa tu. Bila-bila masa saja boleh. Peristiharannya apa? Tak boleh pergi selepas tahun ini. Selepas tahun ni tak boleh pergi dah orang musyrik. Ini hadis ini juga sesuai dengan ayat Quran. Sebab itu kita tengok hadis yang sahih ni, salah satu tanda dia sesuai dengan Quran. Macam peristiharan tadi, peristiharan pada hari nahar. Hari nahar itulah Haji Akbar, sesuai dengan Quran tadi. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar. Sesuai. Satu, situ sesuai. Hak sesuai laginya hak ni. Tak boleh pergi selepas tahun ni orang musyrik. Tahun tu tak apa lagi. Masih lagi bercampur lagi selepas tahun tu. Ini sesuai dengan ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Selepas tahun ni, ba'da 'amihim hadza, selepas tahun ni. Selepas tahun ni tak boleh. Sesuai dengan hadis ni. Jadi tak boleh dibenarkan orang musyrikin itu masuk ke dalam fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, ke dalam masjidil haram. Setengah ulama mengatakan ke dalam tanah haram itu sendiri tak boleh buat masuk orang kafir. Ini yang kita sudah sebut dah dulu, sudah ada bincang dah masalah masuk dalam masjidil haram ni. Begitu juga dalam masjid-masjid lain macam mana, ada khilaf di sana, sudah kita sebut dah sebelum ni. Kelebihan hari Arafah. Hari Arafah ni pun ada kelebihan dia juga. Walaupun begitu tidak ada kaitan hak tadi tu, kata kebetulan wukuf di Arafah tu pada hari Jumaat, maka Haji Akbar tak ada kena mengena dengan ini. Kelebihan hari Arafah tu sendiri tak ada kena mengena dengan Haji Akbar ke apa, tak ada kena mengena. Di antara kelebihan dianya iaitu pada hari itu Allah memerdekakan hamba daripada neraka. Apa maknanya memerdekakan daripada neraka sedangkan tak masuk lagi?
Apakah selepas masuk neraka tu makna ada lagi hari Arafah ni? Apa makna? Hari Arafah tak ada dah, dunia ni pun hancur lebur dah. Tak ada dah. Apa maknanya? Masuk neraka ni lepas kiamat. Masuk neraka. Maknanya di sini orang yang sudah kira-kiranya tercatat sebagai ahli neraka, memang dia kena masuk kira-kiranya. Tuhan merdekakan dia. Itu maksudnya. Tuhan merdekakan dia. Tak jadi. Dia tidak dimasukkan neraka. Hari-hari lain pun ada juga. Kita tak tahulah hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat, setiap ketika Allah dalam kerja dia. Dia buat kerja dia. Tapi dalam banyak-banyak hari tak ada seramai hari Arafah ni. Itu kelebihan. Iaitu pada hari Arafah tu Tuhan memerdekakan orang yang sepatutnya dibebaskan, sepatutnya masuk neraka, ahli neraka dah dia tu, tapi tak jadi. Lepas tu kita nak tahu mana ahli neraka ke tidak. Lepas tu tak jadi. Perkara-perkara yang seumpama ini dia boleh tahu berdasarkan hadis-hadis pada mahsyar besok. Pada mahsyar besok dia boleh tahu, oh kita ni rupanya sepatutnya masuk neraka, tapi dimerdekakan pada hari Arafah. Pernah suatu ketika kita tak tahu. Adalah tu sesuatu amalan-amalan lain campur-campur, kira-kira boleh lepas kita. Itu kita tak tahu. Tahu pada masa tu. Ada juga orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT pada ketika nak mati. Dia tunjuk. Dalam hadis ada sebut orang tu dekat nak mati, ditunjukkan kepada dia neraka, azabnya tunjuk kepada dia, dan diceritakan kepada dia, inilah tempatmu kalau kamu tidak begini. Tapi kamu tidak jadi lagu tu. Kamu buat benda molek, maka kamu tidak pergi situ, pergi sini. Tunjuk pula satu lagi, ditunjuk dalam hadis-hadis sebut. Dekat nak mati pun ada juga, ataupun daripada mahsyar. Fayadunu in wa indahu la yadunu, dan Allah benar-benar hampir. Apa makna hampir? Di sini dalam syarah Nawawi ni pun dia ada sebut, iaitu rahmat dia. Begitu juga kasihan belas dia. Pada hari itu dekat sangat. Dekat sangat dengan manusia ni. Bukan makna dekat tu dekat diri dia, zat dia tu mari dekat, tidak. Mana Allah SWT rahmat dia tu mari dekat. Sebab itulah berlaku apa yang berlaku tadi, iaitu dimerdekakan pada hari itu lebih daripada hari-hari yang lain. Pasal apa? Pasal rahmat dia tu banyak. Bila rahmat Allah SWT banyak, dekat, maka adalah sifat-sifat tu. Ataupun setengah ulama mengatakan yang dekat itu malaikat, mana orang-orang suruhan Allah SWT dekat. Bila malaikat dan makhluk-makhluk yang Allah SWT senangi ini mari dekat mengelubungi orang tu, maka dia dapat rahmat lah. Orang yang sepatutnya masuk neraka jadi lepas daripada neraka kerana rahmat saja lah. Dia ada kesan tu. Malaikat di sekeliling, malaikat mendekati orang tu, dia ada kesan. Di antara kesannya pasal ni lah, Allah melepaskan dia daripada neraka. Kemudian Allah berbangga dengan mereka itu kepada malaikat. Allah kata, tengok makhluk manusia yang aku buat, berbangga. Tengok berapa ramai mari tiap-tiap tahun pergi duduk di Arafah, duduk di situ serupa belaka, tak kira kedudukan bagaimanapun, serupa belaka duduk di situ. Tengok tu. Dia kata ma arada haula, apa mereka ini mah? Dia nak apa? Itu kata dia. Dalam hadis ini hanya disebutkan sekerat tu je. Tapi dalam syarah Muslim ni Imam Nawawi sebut, Abdul Razak dalam musnadnya daripada Ibnu Umar, dia kata innallaha yanzilu ila as-sama'id dunya fayubahi bihim al-malaikah. Begitu lafaznya. Tuhan turun ke langit dunia, lalu dia berbangga dengan mereka kepada malaikat. Dia berkata, haula'i ibadi, inilah hamba-hambaku. Tuhan kata,
ja'uni syu'than ghubbaran yarjuna rahmati wa yakhafuna 'adzabi wa lam yarawni fa kaifa law ra'awni. Itu yang disebutkan. Inilah hamba-hambaku, mereka datang dengan kusut masai dan berdebu-debu. Di sini mereka mengharapkan rahmatku dan takut kepada azabku. Ini dalam keadaan mereka belum melihat aku, tidak melihat aku. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Inilah hadisnya. Dia nak apa? Dia nak rahmat Tuhan. Dia nak rahmat Tuhan. Dia takut kepada azab Tuhan. Itulah yang pergi ke Mekah, pergi duduk di padang mahsyar. Padang Arfah tu. Inilah maksudnya fa yaqulu ma arada haula. Seterusnya habis dah. Kelebihan hari Arafah tu setakat tu. Satu hadis saja yang dikemukakan di sini. Seterusnya kelebihan haji dan umrah. Satu umrah kepada satu umrah. Ini menunjukkan kelebihan umrah tu. Kelebihan umrah. Kalau haji lebih lagi. Umrah pun setara tu. Mengkifaratkan, yakni apa makna kafarah? Menutup ataupun menyapu, tutup ataupun sapu dosa-dosa yang dilakukan seseorang itu di antara keduanya. Katakanlah tahun ni pergi umrah, tahun depan pergi umrah pula, dosa antara dua tu dihapuskan. Dan haji mabrur, mana haji mabrur lebih lagi. Kalau umrah dengan umrah ni, antara dua umrah ni hapus dosa. Haji mabrur lebih lagi daripada tu, lebih lagi daripada tu. Bahkan tidak ada balasan lain. Kemuncaknya hak lebih sekali, hak istimewa sekali, iaitu syurga. Hak tu kelebihan. Maknanya haji ni jauh lagi daripada umrah, lebih dia. Tetapi umrah pun setara tu. Maknanya apa yang diperolehi melalui umrah itu dengan mengerjakan haji pun dapat juga. Dapat juga tu. Tengoklah, terpulanglah pula kepada keikhlasan, kesempurnaan ibadat haji seseorang itu, sehingga banyak lagi lebih dia tu. Dan kemuncaknya tak ada balasan lain, syurga lah ia padan dengan dia. Maknanya besar benar pahala ataupun kelebihan haji itu dan umrah itu. Umrah tu setara tadi. Kemudian hadis yang satu lagi dengan sanad yang berbagai itu serupa dengan tadi juga. Lepas tu sesiapa yang pergi ke Baitillah ini, dia tidak mengucapkan ataupun melakukan sesuatu yang keji di sisi agama. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mana dia tidak serupa dengan ayat Quran itu. Dia tidak melakukan rafath. Rafath ini apa? Dia tidak bersetubuh dengan isteri dia. Tu beratlah tu. Dia tidak apa lagi? Ucapkan pun tidak. Sindir-sindir ke arah seperti mana dalam keadaan biasalah. Ni nak ajar ni, nak kontrol manusia, sekurang-kurangnya boleh kontrol di situ. Kalau biasanya dia biasa bercakap-cakap yang macam itulah dengan isteri dia, ni tak boleh. Kena kawal diri. Dia tidak bercakap, tidak mengucapkan sesuatu yang menimbulkan nafsu. Yang berlaku di antara suami isteri tak ada, walaupun dia pergi sekali dengan isteri dia. Dia tak telefon kepada isteri dia, tak telefon bercakap benda-benda macam tidak. Cakap tanya anak tak apa. Tanya anak apa, tanya keadaan rumah tak apa. Ni cerita antara suami isteri, inilah yang dimaksudkan dengan rafath. Tak boleh, waktu tak boleh. Walam yafsuq, dan dia tidak melakukan maksiat, tidak melanggar perintah. Dia balik seperti anak yang baru dilahirkan. Maknanya tak ada dosa, terhapus dosa dia. Itulah kelebihan orang yang pergi ke Baitillah. Di sini dia tak ada sebut pergi itu buat kerja haji ke buat kerja umrah, tak ada sebut. Cuma dalam hak satu lagi dia sebut man hajjah, sesiapa yang pergi haji, mana lebih khusus kepada haji lah. Tetapi dalam banyak riwayat lain, umrah pun begitu juga. Mana istimewa juga umrah ni, istimewa juga. Sebab haji itu kalau dipakai dengan makna bahasa dia, termasuk juga umrah. Tapi kalau dengan makna istilah dia, lain lah. Haji itu maksudnya haji lah, umrah tu umrah.
Daripada hadis-hadis ini, ulama ada beberapa pendapat yang mereka simpulkan. Di antaranya ada yang berpendapat bahawa boleh dilakukan umrah dalam satu tahun itu beberapa kali. Ada. Tetapi Imam Malik dan anak-anak murid dia kata tak boleh, makruh, kata dia. Buat umrah dalam satu tahun itu lebih daripada sekali, makruh. Tapi sah juga. Qadhi Iyad mengatakan, ramai lagi ulama yang mengatakan tak boleh buat umrah dalam satu bulan itu lebih daripada sekali. Ini cerita hak molek lah, lepas tu waktu umrahnya sepanjang tahun lah, ikutlah masa bila-bila pun boleh buat umrah, sah belaka. Kecuali kalau bagi orang yang sudah niat haji saja pergi, tak boleh lah, dia kena selesai lah haji dia tu. Kalau tidak sabit tu boleh buat kerja umrah ni bila-bila masa pun. Pada masa haji tu pun, orang lain buat kerja haji, kita buat umrah, boleh. Begitu juga ulama berselisih pendapat tentang kewajipan umrah ni. Umrah ni setara mana, wajib ke tidak? Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan wajib. Taraf wajib. Tapi dia ni dalam masalah ni tidak sama dengan fardu. Tak sama dengan fardu. Haji itu fardu, rukun Islam. Umrah tidak. Tapi wajib. Di antara yang berpendapat begini disebutkan oleh Imam Nawawi ni, Umar, Ibnu Abbas, Tawus dan ramai lagi yang lain-lain. Ramai lagi, Thawri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Daud, Zahiri. Jadi disebutkan di sini, ada kitab tu boleh tengoklah. Tetapi Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Thawr mengatakan sunat saja. Umrah ni sunat, bukan wajib. Sunat. Ini juga dinukilkan daripada Imam Ibrahim An-Nakhai. Dia kata sunat juga. Itulah berhubung dengan umrah tu. Kemudian haji ni, haji mabrur di sini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji mabrur tiada lain balasan yang layak dengannya selain daripada syurga. Apa makna haji mabrur ini? Yani haji yang tidak bercampur dengan dosa. Mabrur daripada bir, makna haji yang betul-betul bagus, baik, sempurna. Haji yang betul-betul penuh dengan ketaatan. Itu makna haji mabrur. Ada juga ulama, ini pendapat yang kedua, yang mengatakan haji mabrur itu ialah haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah. Tanda diterima lagu mana? Iaitu apabila dia balik keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Itu tanda diterima, lebih baik daripada hak sebelumnya, dan dia tidak mengulangi melakukan lagi maksiat yang selama ini dia lakukan. Itulah tanda haji mabrur. Pendapat yang ketiga, haji mabrur itu ialah haji yang tidak ada riak, tidak ada nak menunjuk-nunjuk, nak suruh orang tengok, tak ada. Itu yang ketiga. Pendapat yang keempat, haji mabrur ialah haji yang tidak disusuli selepas itu dengan maksiat. Hal ini sebenarnya masuk dalam yang pertama juga. Haji yang penuh dengan ketaatan dan keikhlasan. Itulah haji mabrur. Jadi yang keempat ni tidak diiringi, tidak disusuli maksiat. Kalau balik buat maksiat pula, itu tidak mabrur lah. Tak jadilah, kira-kira tak ada kesan dia. Seterusnya bab nuzul al-hajj bi Makkah wa tawrith duriha. Sekatulah, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.